Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, nama saya Helmi Rizal bin Cik Long, nombor matrik P113509, pelajar kedoktoran, Fakulti Pendidikan Bidang Bahasa Arab, Universiti Kebangsaan Malaysia. InsyaAllah pada hari ini saya akan terangkan mengenai paradigma penyelidikan dalam kelas GGGC 8014 Kaedah Penyelidikan Kualitatif. Dedikasi khas untuk Dr. Ahmad Zambri. Baik, dalam tugasan ini saya akan terangkan 4 perkara. Yang pertama, apa itu paradigma penyelidikan? Yang kedua, jenis-jenis paradigma penyelidikan iaitu positivism, interpretivism, pragmatism dan critical theories. Yang ketiga, perbezaan bentuk data dan kutipan data di antara positivism dan interpretism. Dan yang keempat, perbezaan di antara pendekatan induktif dan diduktif dan hubungannya dengan positivism dan interpretism. Baik, kita pergi kepada paradigma penyelidikan. Apa itu paradigma penyelidikan? Paradigma penyelidikan adalah satu set kepercayaan mengenai sesuatu isu yang berlaku di sekeliling kita dan memerlukan pendekatan bagaimana isu tersebut boleh diselidiki. Paradigma penyelidikan ini adalah satu model atau perspektif atau kerangka konsep untuk membantu penyelidik mengorganisasi pemikiran, kepercayaan, pandangan atau amalan kita sebagai penyelidik dalam menghasilkan kajian. Positivism. Apa yang dimaksudkan dengan positivism? Ciri-ciri positivism seperti survei ataupun tinjauan, eksperimen dan juga test. Kalau kita merujuk kepada ciri-ciri tersebut, ia lebih kepada kajian kuantitatif. Positivism dipelopori oleh Aristotle, Francis Bacon, Auguste Comte dan juga Immanuel Kant. Walau bagaimanapun, positivism ini tidak kekal lama. Selepas Perang Dunia Kedua, aliran pasca positivism mula berkembang menggantikan fahaman positivism. Melalui paradigma pasca positivism ini, para penyelidik cuba menjalankan penyelidikan untuk menguji teori dan hipotesis kajian, yang mana pengukuran penyelidikan yang dilakukan, yang dijalankan lebih kepada pengukuran objektif yang dapat kita ukur ataupun yang dapat kita lihat. Seterusnya kita pergi kepada paradigma yang kedua iaitu interpretivism. Antara ciri-ciri interpretivism seperti interview ataupun temubual, analisis dokumen, dokumentasi bergambar dan juga observation. Yang mana ciri-ciri tersebut kalau kita lihat ia menjurus kepada kaedah kajian kualitatif. Interpretivism atau lebih dikenali sebagai konstruktivism yang memahami realiti pengalaman manusia berdasarkan kehidupan mereka sendiri. Seterusnya, jom kita pergi kepada paradigma yang ketiga iaitu pragmatism. Pragmatism ini gabungan yang intim ataupun gabungan yang mesra, yang seiring antara positivism dan juga interpretivism dalam sebuah ataupun dalam sesuatu kajian. Pengkaji lebih terbuka dan melihat ontologi dan epistemologi dalam sesuatu kajian. Para pengkaji dapat memperoleh maklumat melalui kajian tindakan secara mixed method atau kajian campuran antara kualitatif dan kuantitatif. Manakala paradigma penyelidikan yang keempat iaitu critical theory. Critical theory ini melibatkan penyelidikan kuasa ataupun nilai ataupun politik. Penyelidik membincangkan tentang kuasa, hubungan kuasa dan corak dominasi ini
yang mana penyelidik dapat mengkritik masyarakat dengan menambah baik struktur sosial dan sistem pentadbiran yang lebih baik, yang lebih positif. Penglibatan dalam kajian critical theory ini dengan mendalaminya dan akan menghasilkan cara mengatasi masalah yang timbul dalam sesebuah kajian. Baiklah, suka untuk saya menerangkan perbezaan bentuk data dan juga kutipan data, positivism dan juga interpretivism. Yang mana kalau kita lihat positivism, data empirical yang dapat dinilai dan juga diukur. Dengan erti kata lain, data positivism ini diperolehi dalam bentuk numerasi. Kita semua telah maklum jika data yang diperolehi dalam bentuk numerasi ini ataupun nombor-nombor ini, analisa datanya menggunakan statistik. Manakala interpretivism, data diperolehi ataupun dibentuk dalam bentuk perkataan, dalam bentuk gambar, dalam bentuk ayat. Kebiasaannya, interpretivism ini menggunakan saiz data yang kecil. Maksudnya respondennya yang kecil bagi mendapatkan ataupun untuk kita menganalisa data. Manakala kutipan data bagi positivism ini menggunakan kuantitatif, iaitu menganalisa data dan rekod data melalui borang soal selidik. Manakala kutipan data untuk interpretivism menggunakan kualitatif. Kualitatif bermaksud kita membuat pemerhatian dan menganalisa rekod ataupun menganalisa dokumen. Untuk yang terakhirnya, saya ditugaskan untuk membuat perbezaan pendekatan induktif dan juga diduktif dan hubungannya dengan paradigma positivism dan juga interpretivism. Kalau kita lihat pendekatan induktif, dia lebih sinonim dengan interpretivism ataupun kajian kualitatif. Ada yang mengatakan kaedah pendekatan ini seperti kaedah thumbs up ataupun hill climbing. Penyelidik mencari corak melalui pemerhatian, yang mana konsep dibina melalui fenomena berlaku di sekeliling responden ataupun di sekeliling masyarakat secara semula jadi. Dan di situ pengkaji atau penyelidik memahami sikap dan perangai manusia. Kalau kita lihat pula pendekatan diduktif, dia lebih sinonim kepada paradigma positivism ataupun kajian kuantitatif. Kaedah ini ada yang menjenamakan sebagai button down seperti waterfall. Dia menurun ke bawah. Maksudnya di kat sini, pengkaji dia menggunakan satu teori ataupun kaedah pemerhatian dengan tujuan untuk mengesahkan corak kajian tersebut. Dengan pendekatan diduktif ini, pengkaji dapat menguji sama ada teori yang digunakan itu adalah palsu ataupun ia akan mengukuhkan lagi teori selebihnya. Bermula dengan teori yang dibina, selepas itu teori itu dikenal pasti dengan membina hipotesis kajian. Setelah itu, pengkaji ataupun penyelidik akan buat pemerhatian dengan kutipan data. Penyelidik akan mengesahkan dapatan kajian sama ada teori itu disokong ataupun ditolak. Saya rasa setakat itu saja penerangan dan juga perkongsian saya untuk paradigma penyelidikan ini. Semoga ianya bermanfaat, yang baik datangnya daripada Allah dan yang kurang itu datangnya daripada kelemahan diri saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.